Firman Allah, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wahai segala manusia, sungguh telah datang akan kamu keterangan hidayah daripada Tuhan kamu ke atas kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran. Tuhan bagi tahu dalam ayat ni, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tuhan tidak kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Tuhan kata wahai manusia semua sekali. Sesungguhnya Nabi Muhammad dan Quran itu adalah anugerah Tuhan pada hamba. Kalau sekiranya kita ni mau dengar Quran, itu anugerah kita dapat. Kalau kita ni mau dengar apa yang Nabi kata, itu anugerah Tuhan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, wahai manusia, dah mai dah kepada hampa burhan, satu bukti min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran yang dikirimkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan diturunkan dan kami turunkan kepada kamu nur, cahaya yang terang dan nyata, iaitu Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maka adapun segala mereka yang beriman dengan Allah dan bergantung mereka itu dengan Allah. Nih, Tuhan kata mana-mana orang yang masa hidup atas dunia amanu billah, beriman. Oh, cukup percaya dengan Tuhan. Cukup percaya. Dengar ayat Quran ni bergegang hati. Iza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Quran kepada mereka, terasa bertambah iman mereka itu. Oh, kita sampai tak sampai tahap tu, kita sendiri tahu. Tuan, di Al-Ustaz Masjid Sultanah Bahiyah saya pergi mengajar. Mereka ambil satu ustaz untuk mengajar Quran secara harfiah, dia panggil. Jumpa dengan bendahari masjid tu baru ni, dia cerita ustaz. Oh, dia kata kami dapat satu ustaz, dia kata. Dia mengajak Quran harfiah, dia panggil. Dia mengajak Quran ni sepatah-sepatah ni. Fa ammal ladzina amanu. Fa apa makna dia? Amma apa makna dia? Allazina apa makna dia? Amanu apa makna dia? Dia ajak macam tu. Sekali dengan dia ajak, dia ada kaedah dia, dia ada metod pengajaran dia. Allahu Akbar. Ustaz ni sahabat kita kata, baru 5 kali attend kelas dia, berasa macam benda tu betul-betul membawa benefit, membawa manfaat kepada kami hak ikut ni. Baru 5 kali ikut kelas dia, bolehlah ustaz, dia kata cara-cara ayat-ayat Quran hak simple-simple ni, dengar orang baca boleh agak makna dia. Baru 5 kali attend kelas dia. Allahu Akbar ustaz. Kami sembang sama kami. Dia kata, kalaulah ustaz ni kita kenal 10 tahun dulu, tak tahulah kita jadi apa lah. Tu, tuan-tuan. Orang yang belajar, yang berasa apa yang dia belajar tu, zadathum imana. Dia rasa bertambah iman dia. Kita nak macam tu. Kita tak mau benda yang kita dengar ni sekadar merekod ilmu aja. Tak mau takat tu. Tak mau takat tu. Setakat nak dengar, kita nak dapat info. Setakat nak dengar, nak dapat knowledge, nak dapat pengetahuan. Lepas tu nak pergi tunjuk pandai kat orang. Jangan. Kalau itu yang kita cari, kita rugi. Kita nak ada satu ilmu yang apabila kita dengar ni, dia main attack hati ni. Kita nak benda yang apabila kita dengar tu berasa menyengat sampai ke hati kita. Kita dengar benda tu, bila kita dengar tu, kita rasa macam kita nak buat benda tu. Kita nak macam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dia kata fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dan adapun segala mereka yang beriman dengan Allah dan bergantung mereka dengan Allah. Bukan dia beriman saja, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai full confidence dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi memasuk ia akan mereka itu pada rahmat daripadanya dan kelebihannya. Orang yang ada macam tu, Tuhan akan masukkan rahmat, belah kesian dia dalam hati orang itu. Siapa yang ada tahap confident dengan Allah, Tuhan akan masukkan rahmat dia ke dalam hati kita.
Kalau kita ni satu orang manusia yang ayat simple tu kita ada pada ayat tu. Apa dia ayat dia? Apabila kita dengar Quran, apabila kita dengar hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Simple aja ayat tu. Kita ni bila dengar Quran, sami'na, kita suka dengar, wa ata'na, dan kita suka taat. Benda tu sebut senang, tapi benda tu ada ke kita. Kita memang orang macam tu. Kita duduk cengih, orang mai baca satu ayat Quran kat kita, kita dandan jadi lemah. Kita duduk cengih, orang mai baca satu hadis Nabi dekat kita, dandan kita jadi lemah. Kita takut dengan Quran dan hadis Nabi. Kita ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi memasuk Allah akan rahmat dan kelebihannya dan menghidayah akan mereka itu pada jalan agama yang betul, iaitu agama Islam. Allah bagi dekat kita ni apa dia? Sayang dekat Islam ni sampai sanggup mati untuk Islam. Dia punya tahap sayang dia kepada Islam ni sampai sanggup mati untuk Islam. Kalau kita tengok adalah hadis Ibnu Majah. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi SAW ketika di-mi'rajkan, Nabi dinampakkan, diperlihatkan kepada Nabi satu perkampungan yang sangat harmoni. Nabi SAW tanya Jibril, Nabi kata, ni kampung apa ni? Jibril kata, inilah Darus Syuhada. Di sinilah perkampungan orang-orang yang mati syahid. Nabi tak tahu nak cerita. Kebahagiaan, keharmonian yang ada di kawasan tu, Nabi tengok tu tahu bahagia. Kita tuan-tuan, kadang tak erti lah yang kata bahagia ni apa kita tak erti. Pasal apa? Pasal kita duduk dalam rumah yang tidak bahagia. Maka kita tak erti yang kata bahagia tu apa. Kita duduk dalam rumah yang anak-anak tak tahu hormat kita. Apa yang kita faham tentang bahagia? Kita duduk dalam rumah yang anak ada 5 orang, seorang pun tak pernah pegang cium tangan kita. Apa bahagia yang kita tahu? Kita duduk di dalam rumah yang bini tak pernah heran ke kita. Apa bahagia yang kita tahu? Kita duduk dalam satu keluarga yang jahil, tak erti apa pasal agama. Apa bahagia yang kita tahu? Satu hari bila kita duduk daripada jauh, kita tengok satu family, satu keluarga orang yang kita nampak tu hati kita berkata-kata, kita kata bahagia keluarga dia ni. Pasal apa? Depan mata kita tengok kebahagiaan dia. Nak cerita tak reti, tapi message mai dalam hati kita kata ini bahagia. Ini keluarga bahagia. Kita pergi umrah 5 kali dah. Kali kelima kita pergi umrah bersama dengan satu family. Satu family, mak ayah dengan 3 orang anak. Ditakdirkan Allah pi sama dengan kita. Di tempat makan di hotel tu, di tempat makan kita tengok ni 5 beranak ni, ayah, mak dengan anak 3 orang pi nak makan. Anak pi depan sekali, ambil makanan bubuh bagi dekat ayah. Ambil makanan bubuh bagi ke mak. Kita duduk di meja ni duduk tengok tu, air mata boleh merambuh. Pasal apa? Pasal umur kita dah 55 malam ni, kita tak pernah tengok benda tu berlaku dalam keluarga kita. Tak pernah tengok. Kita duduk makan di rumah kita ni, nak dapat peluang makan komplit, cukup koram makan tu tak boleh dapat. Balik buka tudung saji semua, tinggal setengah dah. Anak balon pergi dulu dah. Dia peduli apa kat pak dia? Dia peduli apa kat mak dia? Dia kata aku lapar. Macam tu punya anak duk ada dalam rumah kita. Apa bahagia kita nak cakap? Kita pergi umrah tengok depan mata kita ni 5 beranak, mak ayah dengan anak 3 orang ni, anak buah nasi bagi dekat ayah. Ayah pergi duduk ni, anak ambil ayam gelas mai letak tepi ayah. Mata kita duduk tengok yang tu berkaca biji mata ni, ayam mata drop tak sedap. Itu kebahagiaan. Nak cerita tak reti, tapi kita tengok dia sentuh sampai ke hati kecil kita. Dia sentuh. Ish, aku tak dapat benda ni pasal apa? Apa anak aku mau aku bagi? Anak aku minta apa aku bagi? Pasal apa anak aku tak jadi macam dia malah duk tanya diri sendiri, duk turun pergi ke Kaabah pukul 3 pagi. Duduk tengok Kaabah yang mata berah turun. Nak cerita tak reti. Kebahagiaan yang dicari malapetaka yang duk mai ke dia ni. Pasal apa? Cara tak kena. Cara dia apa dia? Cara dia kena ikut agama, kena ikut Quran, kena ikut hadis Nabi SAW. Kebahagiaan ada di sana.